Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kaedahnya untuk melengkapkan jadual ujian Proba Macintosh. Katakanlah ini data-data yang telah kita perolehi semasa kita menjalankan ujian Proba Macintosh di lapangan. Apabila kita balik ke makmal ataupun kita balik ke bengkel, kita perlu melengkapkan ruangan bilangan hentaman bertokok ni. Jadi yang ni senang saja, kita cuma jumlahkan bilangan hentaman setiap sela ni ataupun setiap 0.3 meter ni, kita tambahkan dan letakkan di ruangan hentaman bertokok. Contohnya kita buat yang ni. Yang ini ialah 110 kita tambah dengan bahagian yang kedua 90, jadi 200. Jadi 200. Kemudian tambah lagi 90 yang ni, tambah 90, 290. Kemudian ditambah dengan 100, 390. Seterusnya kita buat sehingga selesai. Kita tambah sehingga selesai. Setelah kita menyelesaikan ataupun menyiapkan jadual ujian Proba Macintosh, langkah seterusnya kita perlu plot graf kedalaman melawan bilangan hentaman bertokok yang ini. Jadi dekat sini pada paksi yang ini ialah kedalaman. Paksi yang ini ialah bilangan hentaman bertokok. Kedalaman ini kita ambil daripada lajur yang ini, lajur kedalaman 0.3, sebab dalam ni selanya ialah 0.3, 0, 0.3, 0.6, 0.9 sampailah ke 4.0, sama seperti dalam jadual Proba Macintosh. Kemudian bilangan hentaman bertokok ni, dalam ni dia buat skala untuk satu unit ialah 500. 500 satu unit, 500, 1000, 1500 dan 200. Jadi untuk plot graf ni kita kena ukur dengan pembaris. Dekat sini kita dapat lebih kurang 1.8 cm ataupun 18 mm. Jadi 500 hentaman itu diwakili oleh 18 mm. Jadi untuk kita dapatkan satu hentaman, kita bahagikan 18 bahagi dengan 500. Jadi 0.036 mm ialah satu hentaman. Jadi untuk kita plotkan, contohnya 0 kita tanda pada bahagian ini, 0. Kemudian 0.3 ni, 0.3 ialah 110. Ialah 110 hentaman bertokok dia. Dekat sini kita tak tahu kat mana. Kat mana tempat dia kita nak letak. Jadi 110 ni kita darab dengan 18. Jarak ni tadi ialah 18 mm. Kemudian dibahagi dengan 500. Bahagi dengan 500. Dapat 3.96. 3.96 atau kita bundakan jadi 4. Jadi kita ukur kat sini 4. Kita tanda di sini. Ini ialah 4. Baik. Kemudian yang kedua 0.6 ialah 200. 200 jadi 200
darab dengan 18 bahagi dengan 500. Dapat 7.2. 7.2 dekatnya dengan 7. Jadi kita tanda 7. Sini. Kemudian 0.9. 0.9 290. 290 didarab dengan 18 bahagi dengan 500. Dapat 10.44. Mana 10? 10. Sinilah 10 point. Okey. 10.44 ataupun 10.5. Dekatnya 10.5 senang. Kemudian 1.2. Dalam jadual ni 1.2 390. Jadi 390 darab dengan 18 bahagi dengan 500. 14.04. Kita ambil 14 yang dekat. 14. Di sini 14. Dan kita buatlah sehingga selesai semua ni. Masukkan ke dalam graf kedalaman melawan bilangan hentaman. Setelah selesai kita menanda titik-titik kedalaman dan bilangan hentaman bertokok, kita buatkan garisan. Garisan yang melalui seberapa banyak titik. Kalau kita tengok kat sini, ni. Ini ialah garisan yang paling banyak sekali melalui titik. Kalau kita buat kat sini, tak ada kan? Macam ni. Tak nampak tu. Okey, kalau saya letak kat sini, hanya beberapa titik sahaja yang melalui garisan ni. Tak boleh. Kita kena cari yang paling banyak. Ni yang paling banyak. Jadi kita buatkan garisan daripada sini, daripada kosong ni ke sini. 1. Kemudian kita dapat garisan yang ini. Kalau saya letak dekat sini, hanya 2 titik saja. 1, 2, tak boleh. Kalau kat sini, saya dapat 4. Kita dapat 4. Kita buat garisan ni. Dan ini ialah yang terakhir. Kalau kita tengok garisan-garisan ni, ada 1, 2, 3. Ketiga-tiga garisan ini mempunyai kecerunan yang berbeza. Jadi kecerunan yang berbeza ini mewakili lapisan tanah yang berbeza. Baik. Setelah itu kita buat, nak tengok lapisan tanah tadi, yang ni 3 meter kat sini. Ni lapisan tanah yang pertama, daripada atas ni ke daripada sini kosong, ya. Ni kosong, ini 3 meter. Ni 0.0 meter, ini 3 meter. Ni satu lapisan, satu lapisan. Ini ialah lapisan yang pertama.
lapisan 1. Lapisan pertama. Kemudian di sini lagi satu. Pada kedalaman 3.9 meter. 3.9 meter. Ni lapisan yang ke-2. Dan yang terakhir 3.9 hingga 4. Ini ialah lapisan yang ke-3. Okey. Lengkap sudah graf kedalaman melawan bilangan hentaman bertokok. Seterusnya kita nak menentukan keupayaan galas tanah bagi setiap lapisan tanah. Jadi untuk mendapatkan keupayaan galas bagi setiap lapisan tanah ni, kita tengok dulu. Yang pertama ialah lapisan yang pertama lah. Lapisan pertama, lapisan kedua dan lapisan ketiga. Baik. Bagi setiap lapisan ni dia mempunyai kecerunan yang berbeza. Kecerunan graf ini mewakili bilangan hentaman ataupun purata bilangan hentaman bagi lapisan tanah tersebut. Cara kita nak kira dia ialah kita buat kecerunan, ya, kecerunan. Di sini kecerunan yang pertama ialah garisan ni. Garisan yang pertama ni pada kedalaman 3 meter. Kalau kita tengok tadi pada pada jadual ujian proba Macintosh 3 meter 959. 959. Jadi jumlah hentaman, ya, jumlah hentaman sama dengan 959 tolak dengan awalnya berapa? Kosong. Tolak dengan kosong. Jadi kita dapat 959. Ini untuk jumlah hentaman daripada sini ke sini. Kemudian atau lebih senang saya labelkan daripada A ini ke B. Ini C, D. Dari jumlah hentaman dari A ke B ialah 959 tolak kosong dapat 959. Jumlah sela, ni jumlah sela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni sela dia. Sela dia. Kalau kita nak buat pengiraan, kedalaman dia ialah 3. Jumlah sela sama dengan berapa? 3.0 tolak dengan 0 bahagi dengan 0.3. Kita akan dapat 10. 10. Atau kita nak kira terus pun boleh. Kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sela dia. Jadi bilangan hentaman bagi setiap ataupun per 0.3 meter bersamaan dengan 959 bahagi dengan 10, kan? Bahagi dengan 10 dapat 95.9. 95.9. Jadi keupayaan galas dia kita kena rujuk kepada ni dia. Graf piawai keupayaan galas bilangan hentakan. Okey, kita tengok. Kita tadi dapat 95.9. 95.9 untuk bilangan hentaman bagi setiap 0.3 meter. Jadi ini 95.9 mana? 96 lah. 1, 2, 3. Tak nampak lah. 95.9 ataupun 96 lah. 91, 92, 93, 94, 95, 96.
96. Kita dapat kat sini 96. Jadi 96 kita tanda kat sini 96. Kemudian saya tanda warna merah lah, jelas sikit. 96 kita bawa naik ke atas. Naik ke atas ni sampai bertemu dengan garisan lengkuk ni. Ni piawai dia. Ya. Sampai dekat sini. Dah dapat tu. Kita gariskan ke tepi ni. Untuk mendapatkan keupayaan galas. Keupayaan galas dia ada kat sini. Okey. Dekat sini, macam mana kita nak tahu ni? Macam mana kita nak tahu nilai dia? Baik. Di sini kita tengok skala dia. Bagi setiap 15 unit ni, 15 unit ni 10. 10 ni 5, 15. Bagi setiap 15 unit mewakili keupayaan galas dia 100 kN per meter persegi. 100 kN per meter persegi. Jadi setiap unit ni berapa nilai dia? 100 bahagi dengan 15. Jadi setiap unit ni mewakili 6.666667 kN per meter persegi. Jadi dekat sini berapa? Ini ialah 5, 10, 11, 11.5. 11.5 kita ambil 6.67 je lah. Jadi 11.5 darab dengan 6.67 76.705. Jadi nilainya dekat sini ialah ni 300 tambah dengan 76.705 tadi ialah kita ambil 376.7 kilonewton per meter persegi. Jadi keupayaan galas untuk lapisan yang pertama ialah keupayaan galas lapisan yang pertama ialah 376.7. Ya. Itu untuk lapisan yang pertama. Seterusnya untuk lapisan kedua. Lapisan kedua ni daripada sini ke sini, daripada B ke C ni 3.0 hingga 3.9. Baik, 3.9 kita nak kira jumlah hentaman. Jumlah hentaman daripada mana? B ke C. Baik. Kalau kita tengok jadual tadi, ini 3.9. 3.9 15550. 1550. Kemudian 3 tolak dekat sini ya. 3 berapa? 959. Tolak 959. Baik. 1550 tolak dengan 959 dapat 591. 591. Selanya 1, 2, 3. Kalau kita nak buat pengiraan jumlah sela B ke C bersamaan dengan 3.9 tolak dengan 3 bahagi dengan 0.3. Kita akan dapat 3. Ni 1, 2, 3. 3.9 tolak 3.9 tolak 3 bahagi dengan
0.3 dapat 3. Ni 3. Jadi bilangan hentaman setiap 0.3 meter sama dengan 591 bahagi dengan 3. Jadi 591 bahagi dengan 3 berapa? 197. 197 tu kita tengok dekat graf piawai ni. Graf piawai. Graf piawai ni sampai 110 je, tak ada 197. Jadi dekat situ kita boleh kata dari graf piawai didapati nilai keupayaan graf tanah bagi lapisan BC melebihi graf piawai. Jadi kita tak dapat tentukan dia punya keupayaan galas tanah. Ya. Kemudian kita tengok lapisan yang ketiga, iaitu lapisan CD ni 3.9 hingga 4.0. Jumlah hentaman dia, jumlah hentaman bersamaan dengan tengok dekat dalam jadual tadi 4.0 1950 3.9 kan, 3.9 tolak dengan 1550. Ya, 1950 tolak dengan 1550 dapat 400. Kita dapat 400. Ini C ke D ya. 400. Kemudian kita kira dia punya sela. Sela satu je lah ni kan. Sela. Tapi kita tunjuklah jalan pengiraan dia. Jumlah sela sama dengan 4.0 tolak dengan 3.9 bahagi dengan 0.3. Dapat 1. Dapat 1. Jadi dekat situ bilangan hentaman bagi setiap 0.3 meter ialah 400. Atas tu bahagi dengan 1 dapat 400. Kalau kita tengok 400 ni dalam graf piawai ni mana ada sampai 400, sampai 110 je. Jadi kita tak dapat dia punya keupayaan galas kerana nilai hentaman ataupun nilai hentakan dia melebihi graf piawai. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita dah dapat selesaikan macam mana cara-cara untuk mendapatkan keupayaan galas tanah daripada ujian Macintosh.